Okey, soalan 1. Soalan tentang menentukan tahap pencemaran air. Okey, semua dah buka buku latihan PDPR dah? Dah. Okay, Alhamdulillah kita boleh start sekarang. Okey, kalau kita tengok topik ni pun topik baru dalam KSSM, Tingkatan 5 Sains KSSM. Jadinya dia punya penyampaian soalan pun berbeza, agak berbeza dengan soalan-soalan yang sedia ada. Sama seperti silibus KBSM. Semalam kita bincangkan soalan untuk topik yang ada juga dekat dalam silibus KBSM. Untuk kelestarian ni, topik kelestarian dia lebih kepada tentang alam sekitar. Okey, kalau kita baca soalan ni, pertama sekali macam teacher beritahu, kalau untuk soalan kertas 2, struktur bahagian A. Bahagian A, pertama sekali mesti kena kenal pasti apa kita punya MV, RV nampak, RV tak nampak. Okey, dengan kita punya pemboleh ubah malar. Sebenarnya kita ada 3 pemboleh ubah yang kita kena kenal pasti. Cuma untuk RV kita kena pecah jadi 2 untuk membantu kita jawab soalan-soalan bagi KPS ni. Okey, sekarang ni sebab cara penyampaian soalan berbeza. Kalau sebelum ni kita tahu mesti soalan ni kata Raja menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kesan MV terhadap RV. Bila soalan ni dia tak ada perkataan untuk mengkaji kesan, macam mana awak nak buat? Mesti tak susah. Yang penting awak kena tahu konsep dia untuk MV ni dia berbeza ataupun berlainan. Kena cari faktor mana yang berbeza ataupun berlainan. Dan RV ni adalah keputusan ataupun berbeza di akhir eksperimen. Dan malar adalah yang sentiasa sama. Faktor yang sentiasa sama sepanjang eksperimen. Sekarang kita baca soalan. Jadual 1 menunjukkan satu eksperimen yang dijalankan untuk menentukan tahap untuk apa ni? Untuk menentukan tahap pencemaran air. Ni yang dijalankan untuk ini sama maksud dia seperti dia kata jadual 1 menunjukkan eksperimen untuk bila ada untuk ni terus gariskan tahap pencemaran air dalam 3 sampel air yang berlainan. Nampak ada perkataan berlainan. So kat sini kita dah boleh kenal pasti. Faktor apa yang berlainan? Apa nama pemboleh ubah bagi faktor yang berlainan? MV. MV. Manipulasi. Ya, manipulasi. So kat sini kita dah tahu MV kita adalah 3 sampel air. Okay, so kita punya MV adalah 3 sampel air ataupun kita kata sebagai sampel air. So RV nampak. Okey, untuk RV nampak kita mesti tengok daripada jadual ataupun gambar. Kita tengok daripada jadual gambar. So daripada jadual atau gambar ni kita nampak paling kanan adalah RV nampak. So RV nampak kita adalah ini, masa yang diambil untuk warna larutan metilina biru luntur. Okey, dan sebelah kiri, paling kiri yang sebelah kiri untuk RV nampak ini adalah MV. Kan betul macam kita tengok ke atas tadi kan? Okey, so RV tak nampak kita adalah ni tahap pencemaran air. Dekat situ kita boleh buat conclusion kita punya RV tak nampak kita adalah RV tak nampak kita adalah tahap pencemaran air. Selain daripada tu, untuk RV tak nampak pun kita boleh katakan sebagai kehadiran mikroorganisma. Okey, untuk yang kehadiran mikroorganisma ini adalah untuk tak ada dinyatakan dalam soalan.
Tapi untuk pelajar yang kita kata sebagai pelajar yang advance. Advance ni maksud dia memang dia kaji betul-betul. Apa kaitan perubahan warna larutan metilina biru dengan jenis air? Kenapa larutan metilina biru tu luntur? Dia kaji. Kenapa? Sebab sebenarnya dalam larutan metilina biru ni, bila maksud biru ni, dia ada oksigen. Dia ada oksigen gas. Semakin banyak oksigen, semakin tinggi warna dia, warna biru dia. Okay? Bila kandungan hubungan dia macam ni. Okay? Bila warna biru berkurang, maksud dia oksigen berkurang. Kenapa oksigen berkurang? Sebab telah digunakan oleh mikroorganisma. Telah digunakan oleh mikroorganisma. Dalam kes kita ni bila pencemaran dia adalah bakteria. Maksud dia warna biru ni menunjukkan ada gas oksigen. Kalau banyak warna biru, pekat warna biru dia, maksud dia oksigen dia banyak. Kalau warna biru dia luntur, maksud dia oksigen dah berkurang. Kenapa berkurang? Sebab telah digunakan oleh mikroorganisma. Kalau kita tengok logik pun, sekarang ni kita tengok. Awak rasa antara sampel air ni, air sungai, air suleng, air longkang, air mana yang paling bebas daripada pencemaran? Air mana? Air suling. Air suling kan? Ya, air suling. So kat sini kita kata sebagai tiada pencemaran lah. Okay. Ataupun paling kurang pencemaran. So yang mana lagi cepat, maksudnya yang lagi cepat tu maksud dia biru dia makin hilang. Oksigen makin hilang, maksudnya ada banyak mikroorganisma. Mikroorganisma tu dah ngap semua oksigen, biru-biru tu pun hilang. Maksud dia biru ni bersama dengan oksigen. Biru dah tak ada, oksigen tak ada sebab dah diambil oleh mikroorganisma. So yang paling pencemaran tinggi adalah air longkang. So ini tahap pencemaran tinggi dan ini tahap pencemaran sederhana. Kita boleh buat inference macam ni. Berdasarkan kita punya RV tak nampak. Kalau kita nak buat kehadiran mikroorganisma, kita kata kalau untuk air sungai, macam mana kehadiran organisma dia paling banyak, paling sikit? Macam mana kita nak cakap? Boleh bagi, boleh cuba. Apa kita nak kata mikroorganisma dia, tentang mikroorganisma. So siapa yang paling banyak? Siapa yang paling banyak? Air longkang. Air longkang. So kat sini kita boleh kata ni pencemaran tinggi. Kita boleh kata kehadiran mikroorganisma. Mikroorganisma paling tinggi. Paling tinggi. Kalau untuk air sungai kita kata kehadiran mikroorganisma sederhana. So dalam air suling kehadiran mikroorganisma paling rendah. Kita bahaya tau sebenarnya teacher. Kenapa kita nak kata tak boleh kata tiada mikroorganisma? Bahaya juga kita cakap macam tu sebab dekat alam sekitar kita, dekat udara kita ni ada mikroorganisma. So bila air suling tu diterdedah dekat sekeliling, memang akan ada mikroorganisma. So kita tak boleh declare elak tak ada mikroorganisma, tak boleh. So kita cuma boleh nyatakan kehadiran mikroorganisma paling rendah. So kita tengok dekat soalan. Setakat ni ada soalan tak untuk RV nampak, RV tak nampak dengan MV? Tak. Tak. Okay. Ya. Kalau yang dia ada pencemaran untuk air suling tu, kalau buat pencemaran rendah boleh? Sebenarnya Dalila yang lebih tepat adalah kita tulis pencemaran rendah. Bukan tiada pencemaran paling rendah. Okay. So yang atas ni kita kata tahap pencemaran sederhana. Okay, good Dalila. Okay, so sebelum teacher lupa, tadi kita tak tulis malar. Apa malar? Apa pun boleh ubah malar dalam eksperimen kita ni?
Isi padu air. Kehadiran air boleh teacher? Isi padu air boleh. Maksudnya isi padu sampel air. Lagi? Ada lagi tadi apa dia? Kehadiran air. Kehadiran air. Kehadiran air apa? Ataupun kehadiran metilina. Ataupun tengok ni. Nampak ni? Dia kata 1 cm padu larutan metilina biru dimasukkan ke dalam setiap. Bila kata setiap ni maksud dia sama. Okey, kalau kehadiran air tu kurang tepat, tapi kalau kehadiran larutan isi padu ataupun isi padu larutan metilena biru. Itu tepat. Okey, isi padu larutan metilena biru. Okey, conteng dekat soalan tu memang kena conteng. Macam Cikgu Azmah beritahu sebelum ni, kena conteng kertas soalan. Modul latihan PDPR awak tu kena conteng. Nanti kalau dah siap, teacher belanja lagi. Buat lagi, bagi lagi. Sekolah belanja lagi. Bagi lagi latihan lagi. Okay, so kita tengok 1A. Berdasarkan jadual 1, nyatakan satu pemerhatian bagi eksperimen ini. So bila dia tanya pemerhatian bagi eksperimen, kena hati-hati. Kadang-kadang soalan beritahu nyatakan pemerhatian bagi botol reagen A. Tu kena tengok betul. Ataupun bagi reagen B. Sekarang dia nak bagi eksperimen. Masalah dia nak satu. Kalau awak cakap air sungai 50 minit masa yang diambil larutan untuk biru untuk luntur. Itu dah satu. Awak kata air suling 80 minit. Itu dah dua. Itu dah tiga. So kat situ tak menepati kehendak soalan. Bila nak satu, kena buatkan satu ayat yang memberi gambaran keseluruhan. Kena reka satu ayat yang beri gambaran keseluruhan. Yang baiknya adalah awak ambil mana yang paling. Sama ada ambil masa yang paling cepat ataupun ambil masa yang paling lambat. Contoh dia kalau teacher nak ambil masa paling cepat. Siapa paling cepat ni kan air longkang. So kita tulis masa yang diambil untuk warna larutan metilina biru luntur di dalam sampel air longkang adalah cepat berbanding masa yang diambil oleh air suling dan air sungai. Macam tu. So maksud dia kat sini adalah kemahiran awak untuk membina ayat, buat kesimpulan daripada keseluruhan eksperimen. Sekarang teacher ulang balik. Bila nak buat satu pemerhatian bagi keseluruhan eksperimen, pilih yang satu paling. Sama ada paling tinggi atau paling rendah. Paling keputusan dia paling tinggi atau paling rendah. Dalam kat sini contoh teacher ambil yang paling rendah iaitu air longkang. So salin balik ni. Masa yang diambil untuk warna larutan metilina biru luntur bagi sampel air longkang ialah lebih cepat. Buat kesimpulan 35 minit ni adalah lebih cepat berbanding air suling dan air sungai. Kata kalau teacher nak ambil yang paling ataupun lebih lambat. Lebih lambat adalah 80. So teacher tulis masa yang diambil untuk warna larutan metilina biru luntur bagi sampel air suling ialah lebih lambat berbanding air sungai dan air longkang. Boleh ke tak boleh ni? Boleh. Alhamdulillah, senang kan sebenarnya sains ni. InsyaAllah senang sangat nak skor. Okay, senang. InsyaAllah senang sangat nak skor. Kita doakan semua dapat A+. Okay, kita tengok dekat, kalau nak saya tulis ke? Ada tak yang belum tulis? Ada tak yang Teacher tulis. nak teacher tulis? Ya. Okey, alah hancurnya. Okey. So, kita buat, teacher ajar balik Ambil daripada atas ni. So, masa yang diambil untuk warna larutan
Meti kena buat penuh jangan masa yang diambil untuk sampel air longkang lebih cepat berbanding air sungai suling. Salah. Kena ambil semua ni. Kena perfect. Warna larutan metilina biru luntur bagi sampel air longkang adalah lebih cepat berbanding air suling dan air sungai. Okay. So katalah nak ambil lebih lambat. Kalau awak nak buat lebih lambat, awak tulis masa yang diambil untuk warna larutan metilina biru luntur bagi sampel. Yang lebih lambat tu air suling kan? Air suling adalah lebih lambat berbanding air longkang dan air sungai. Itu contoh jawapan yang kedua. Okey dah? Okey. Okey. So seterusnya bagi satu inference. Okey. Bila dia kata inference bagi jawapan dekat atas ni. So ingat inference ni adalah penerangan tentang RV tak nampak. Sekarang dia nak suruh awak rujuk jawapan yang di atas. Kalau jawapan atas awak pilih air longkang, awak pilih yang lebih cepat warna metilina biru luntur. So awak jelaskan RV tak nampak bagi air longkang. Okay, inference ni mesti berkait dengan pemerhatian awak dekat atas. Kalau awak punya pemerhatian awak cerita tentang air suling tetapi inference awak terangkan RV tak nampak bagi air longkang, salah. Okay, jelas tak jelas? Jelas. Okay, so katalah sekarang kalau jawapan loga air longkang. So, kita kena beritahu sama ada contoh kalau nak terangkan dari segi tahap pencemaran. So, tahap pencemaran air longkang lebih tinggi berbanding air suling dan air sungai. Kalau katalah jawapan Dalila air suling. So, kita buat tahap pencemaran air suling lebih rendah berbanding air longkang dan air sungai. Katalah kalau nak buat dari segi pembiakan ataupun kehadiran mikroorganisma. Okay, so kita kata kehadiran mikroorganisma. Kalau untuk air longkang, kehadiran mikroorganisma dalam air longkang lebih tinggi berbanding air suling berbanding air suling dan air sungai. Okey, ada soalan tak kat sini? Tak ada. Okey, bagus. Okey, kita tengok dekat H. Nyatakan MV, pemboleh ubah dimanipulasi adalah MV. Apa MV dalam eksperimen ni? Sampel air. Sampel air. Okey, good. Sampel air. Nyatakan hipotesis. Bila hipotesis ingat dia adalah hubungan MV kepada RV.
MV kita tadi adalah sampel air dan RV kita tadi adalah kalau nak buat masa yang diambil untuk larutan metilena biru luntur pun boleh. Tapi teacher nak mengelat. Teacher nak buat yang pendek. Yang pendek apa dia? Yang pendek kehadiran mikroorganisma. Kan dua patah teacher, maksudnya? Maksud dia? Maksudnya kalau untuk hipotesis ni yang RV tu tak kira lah RV nampak atau tak nampak. Boleh pilih Yes, Oh, exactly. Yeah, untuk hypothesis doesn't matter. You can use boleh guna sama ada RV nampak atau RV tak nampak. Tapi all the teachers highlightkan tentang RV nampak dengan tak nampak sebab nak memudahkan awak jawab dalam inference dengan definisi secara operasi. Itu saja. So kalau RV awak nak pilih kehadiran mikroorganisma boleh, awak nak pilih tahap pencemaran boleh, awak nak pilih masa yang diambil untuk larutan metilena biru luntur pun boleh. Tapi macam teacher katakan, ambil yang dua patah perkataan je. Okay, so kita beritahu kat sini. Contoh sampel air dia boleh tak kata semakin tinggi sampel air semakin tinggi kehadiran mikroorganisma? Boleh? Boleh. Boleh. Tak. Tak. So kita pakai jika maka. So kita ambil jika apa? Jika air, pilih satu yang paling. Sama ada awak nak air longkang kan? Jika air longkang maka kehadiran mikroorganisma lebih tinggi. Jangan lupa mesti ada berbanding. Sebab kita punya hipotesis mesti jelas. Jelas ni maksud dia membayangkan keadaan kesemua MV kita. Bila ada berbanding, kalau kata jika air longkang maka kehadiran mikroorganisma lebih tinggi. Titik. So kita kata macam mana pula dengan air suling, dengan air sungai? So tak boleh macam tu. Mesti boleh berbanding air suling dan air sungai. Banyak jawapan kat sini boleh diterima. Contoh jika air suling maka kehadiran mikroorganisma lebih rendah berbanding air longkang dan air sungai. Contoh lagi, jika air longkang maka masa yang diambil untuk larutan metilena biru luntur lebih cepat berbanding air suling dan air sungai. Ada boleh ni. Okay? Jelas tak? Jelas. Good. Alhamdulillah. So, apakah peralatan yang sesuai digunakan untuk melihat mikroorganisma? So, kalau untuk lihat mikroorganisma, Mikroskop. mikroskop. Okay. Kita tengok untuk bab seterusnya. Soalan kedua adalah bab kadar tindak balas. Ini pun untuk soalan struktur bahagian A. Okay. Untuk soalan ni, dia tengok eksperimen yang dijalankan untuk mengkaji hubungan antara suhu dengan kadar tindak balas. So bila dia bagi tahu hubungan, biasanya dia akan mengkaji hubungan antara MV dengan RV. Kalau awak was-was, tengok pula dekat jadual. Dekat jadual sekarang dia buat trik, dia bukan paling kanan. Tak ada kanan, so tengok siapa paling bawah. RV adalah paling kanan atau paling kanan jadual atau paling bawah jadual. Kalau tajuk dia tu dekat atas, so kita cari dia dekat yang paling kanan, tajuk atas. Tengok. Cara penyampaian maklumat bagi soalan kedua ni berbeza dengan soalan pertama. Kalau soalan pertama maksud teacher, tajuk dia dekat atas. Ni tajuk. Tajuk jadual ke atas. Kalau tajuk jadual dekat atas, maksud dia boleh ubah RV. RV adalah yang duduk dekat paling kanan. Tetapi kalau kita punya tajuk jadual kita dekat tepi. Kalau tajuk jadual dekat tepi, so kita punya RV adalah yang paling
paling bawah. So kat sini adalah kita punya RV nampak. So atas kepada yang RV nampak ini adalah kita punya MV. So nampak MV kita suhu daripada atas pun MV atas ni pun suhu. Cuma sekarang ni RV nampak kita adalah masa yang diambil. Untuk atas kadar tindak balas adalah RV tak nampak. Okay. Kita daripada eksperimen keluar gelembung gas tu kita tak boleh nak nampak kadar tindak balas. Kadar balas tinggi, kadar tidak balas tinggi, kadar tidak balas tinggi, tak ada. Kita kena kira. Baru kita boleh tahu kadar tindak balas. Sebab tu kita kata RV tak nampak. Sebab kadar tindak balas tidak boleh dilihat dengan mata. Dia kena dikira dengan ilmu. Dengan formula. Sebab tu dia dikategorikan sebagai RV tak nampak. Tetapi masa dia RV nampak, kita tengok jam je, dia tak. So itu adalah kita punya RV nampak. Okay. Sekarang dia nak berdasarkan jadual 1, lukis graf suhu melawan masa. So yang ni sebenarnya adalah kemahiran. Kemahiran untuk awak memindahkan titik. Okey, untuk memindahkan titik. So sekarang kita tengok eksperimen 1, 2 dan 3. Okey, kejap Okay. So bila awak akan ada 3 graf kan. So tengok kat sini suhu untuk yang pertama suhu adalah 30, 40, 50. 30 tengok suhu dia 30, 40, 50. And then dia punya masa dia 50. Okay. Masa dia eksperimen 1 30 masa. Berdasarkan graf suhu melawan masa. So suhu 30, 50 nampak. Kejap. 50, 27, 12. So 50 Okay, 50, 27, 12. 27. Ni kan 25, 26, 27. Lepas tu 50, 12. Tak 50, 12. So kat sini macam ni. Untuk kadar tindak balas, kalau awak tengok macam ni, dia adalah melengkung tau. Dia bukan straight line. So kena, alamak. Tergeletar pula. Sekejap. Kena pastikan yang awak lukis tu adalah smooth curve. Lengkung yang licin. Okay. So teacher maksud sikit lah pakai board ni, memang jangan macam teacher bengkok-bengkok ni. Pakai freehand. Jangan sambungkan ke atas ataupun ke bawah. Sambungkan daripada titik yang diberi awal dengan akhir. Itu saja. Okay? Boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh. Sampai gagap-gagap tu. Okay. So dua markah ni apa? Dua markah ni adalah untuk pindah titik. Pindah 3 titik semua betul, 1 markah. Kemudian lengkung yang licin. Satu markah. So 2 markah. Sekarang soalan nak hubungan antara suhu dan masa. So sebabkan dia ada nombor, so boleh pakai semakin. Maksudnya boleh tulis semakin apa suhu, semakin apa suhu, semakin apa masa. So kita tengok hubungan dia. Nampak? Semakin meningkat suhu, apa jadi kepada masa? Semakin kalau awak tengok kat sini kan, semakin adakah dia berkurang. Sebab apa dia menurun ni?
Ya. Kalau dia sama-sama meningkat, dia akan macam ni. Semakin bertambah suhu, semakin bertambah masa. Contoh. Okey. Tapi yang ni nampak. Semakin bertambah suhu, semakin berkurang masa. Ataupun semakin bertambah masa, semakin berkurang suhu. Macam teacher kata, kalau hubungan tak jadi masalah. Masa nak kat depan, baru suhu boleh. Suhu nak ke depan, baru masa pun boleh. So, contoh teacher kata semakin tinggi suhu, semakin berkurang ataupun semakin rendah masa. Okey. Apakah perubahan yang akan berlaku kepada kadar tindak balas apabila suhu meningkat? Okey. Apakah perubahan yang berlaku kepada kadar tindak balas apabila suhu meningkat? Dia kata apa yang berlaku kepada kadar tindak balas. Ingat, bila kita sebut tentang kadar tindak balas, kadar kita tak boleh cakap cepat atau lambat. Kadar ni sama ada tinggi atau rendah sahaja. Kalau awak kata kadar tindak balas lambat, salah. Okey? Kadar ni boleh tulis tinggi atau rendah saja. Itu pantang larang kadar. Kadar dia tak layan lambat cepat. Dia tak suka perkataan slow, fast, dia tak suka kadar. Kadar dia hanya layan tinggi, rendah, meningkat, menurun. So awak tengok daripada trend ni, apa jadi kepada kadar tindak balas bila suhu meningkat? Ataupun kita fikir secara logik. Apa jadi kepada kadar tindak balas bila suhu bertambah? Rendah. Menurun. Rendah. Kadar tindak balas. Okey. Kalau apa itu kadar tindak balas? Kadar tindak balas bersamaan dengan kadar tindak balas. Kadar ni adalah kadar ni adalah satu bahagi masa. Bila kata satu bahagi masa, kalau masa ni tinggi, kalau masa ni besar 100, 1/100, bandingkan dengan kadar tindak balas yang masa dia rendah iaitu 1/2. Contoh masa dia cuma 2, atas ni masa dia 100 saat, bawah ni 2 saat. Mana yang lagi tinggi? Kadar tindak balas A atau kadar tindak balas B? Mana yang lagi tinggi? B. 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 Sebab apa kadar tindak balas B lebih tinggi? Sebab masa dia kecil. Sebab tu kita kata masa songsang dengan kadar tindak balas. Masa berkadar songsang dengan kadar tindak balas. Maksud dia, kita ulang balik masa. Sebab tu dia kata tinggi suhu semakin berkurang masa. Masa dia, kalau masa tinggi, kadar tindak balas rendah. Okey. Yelah macam contoh dia teacher kata kadar tindak balas membuat kerja rumah. Bila masa yang awak ambil sejam berbanding dengan awak ambil masa 1 minit. 1 minit. Kadar buat kerja rumah mana yang lagi tinggi? 1 minit ke sejam? 1 minit. 1 minit. Kadar ni adalah satu bahagi masa. Kena ingat, bila nak cari kadar tindak balas, kaitan kadar tindak balas dengan masa, dia berlawanan. Kalau masa tinggi, kadar tindak balas rendah. Kalau masa rendah, kadar tindak balas tinggi. Okay? So sekarang ni bila suhu meningkat, apa jadi kepada kadar tindak balas? Tinggi atau rendah? Lagi cepat atau lagi perlahan kalau suhu meningkat? Perlahan. Kalau suhu meningkat, contoh kalau teacher nak masak daging, contoh masak telur kan. Masak telur suhu yang 30 darjah Celsius dengan suhu suhu yang 80 darjah Celsius. Mana yang cepat masak? 80. 80. So kita kena ingat, suhu tinggi, dia punya hubungan dia bila suhu tinggi, kadar tindak balas tinggi dan juga masa dia rendah. Ni.
Bila suhu tinggi, bila suhu kita 80 darjah Celsius lebih panas, kadar masak dia tinggi sebab masa untuk masak dia cepat. Masa dia rendah. Masa nak masak telur tu lebih cepat berbanding dengan suhu yang rendah. Sebab tu kat sini kita kata apakah perubahan yang berlaku pada kadar tindak balas apabila suhu meningkat? Apa jadi kepada kadar tindak balas? Meningkat. Kadar tindak balas meningkat ataupun tinggi. Kena ingat tau, beza antara masa dengan kadar tindak balas. Masa dengan kadar tindak balas dia memang tak ngam, dia berlawanan. Kalau masa tinggi, kadar tindak balas rendah. Kalau masa rendah, kadar tindak balas tinggi, dia berlawanan. Okay? So D, mengapa makanan yang disimpan dalam peti sejuk tidak rosak, tidak mudah rosak? Kenapa makanan tidak mudah rosak? Sebab suhu rendah. Kita kata apabila suhu rendah, apa jadi? Apabila suhu rendah, Kadar tindak balas menurun. Rendah. Kadar tindak balas rendah, iaitu siapa yang membuatkan? Dalam soalan ni sebenarnya dia nak tanya, siapa yang membuatkan makanan rosak? Siapa yang buatkan makanan rosak? Mikroorganisma ataupun bakteria. So kita kata apabila suhu rendah, aktiviti atau pembiakan ataupun pertumbuhan mikroorganisma rendah. Okey? Okey tak ni? Boleh? Boleh. Okey, alhamdulillah. So untuk hari ni, itu saja untuk hari ni. Siapa yang belum key in attendance lagi, tolong key in. So doakan teacher nak pergi incheck ni, nak pergi. Yang lepas demam lah juga teacher dengan Dija sampai pergi klinik, check up balik semula. Alhamdulillah tak ada apa-apa. So doakan semua okey, teacher nak inject, insyaAllah teacher tak takut. So doakan semua okey lah. Okey? Okey Anis. Okey girls. Thank you, teacher. Okay, thank you everyone. Stay safe. Okay, Akira. Thank you. Stay safe. Stay safe. Rina. Bye. Take care. Okay, ambil kunci kereta.